Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, matematik tingkatan 3 hari ini kita masih lagi belajar bab 9 garis lurus. Standard pembelajaran yang kita akan belajar pada hari ini ialah 9.1.4 menyiasat dan membuat inference tentang kecerunan garis selari. Okay, hari ini kita ada kaitan dengan garis selari. So, saya harap kamu masih tak lupalah apakah ciri garis selari. Okey, garis selari. Apakah garis selari nah? Okey, so saya nak kamu buka buku teks dan rujuk muka surat 236. Okey, tajuk yang kita akan belajar hari ini bermula di muka surat 236. Okey, di situ ada cetusan minda. Okey, dalam muka surat 236 ada cetusan minda. Kamu baca sendiri cetusan minda muka surat 236 dan bersambung di muka surat 237. Okey. So, kamu baca dan faham setiap pernyataan, setiap rajah dan juga ada imbas kembali berkaitan dengan tajuk trigonometri, iaitu perkara nombor 2 untuk cetusan minda. Okey, so kamu buka dan rujuk buku teks muka surat 236, cetusan minda dan bersambung di muka surat 237, nombor 4. Dan hasil cetusan minda 4, okey, ada di bawah di buku surat 237. Okey, yang tu kamu kena baca dan faham sendiri. Dalam slide, dalam video tak ada. Tapi saya nak kamu baca dan fahamkan. Nah, bila kamu baca dan kamu fahamkan, so mudah untuk kamu faham apa yang kita akan belajar pada hari ini dan hari-hari yang seterusnya. Okey. So, apa yang saya catat dalam slide untuk video hari ini. Okey, yang ini semua adalah sebenarnya adalah ulang kaji balik. Okey, apa yang kamu dah belajar, ada tajuk yang kamu belajar masa tingkatan 2 iaitu perkara nombor 1. Okey, kamu lihat perkara nombor 1. Kecerunan suatu garis lurus ialah nisbah. Okey, yang ni penting. Nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk. So, yang ini ialah tajuk tingkatan 2. Iaitu saya suruh kamu rujuk hari tu kan. Bila kamu belajar bab 9 tingkatan 3, kamu kena rujuk bab 10 tingkatan 2. Bab 10 tingkatan 2 ialah tajuk dia kecerunan garis lurus. So, saya nak kamu bersama-sama bila belajar bab 10 tingkatan 3, kena bersama-sama kamu ulang kaji bab 9 tingkatan 3, kamu kena belajar dan kena buka balik buku tingkatan 2 iaitu bab 10. So, yang perkara nombor 1 ni adalah perkara yang kamu dah belajar masa bab 10 tingkatan 2. Iaitu formula atau rumus untuk mencari kecerunan bagi suatu garis lurus ialah nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk. So, jarak mencancang ni adalah jarak nilai pada paksi Y lah. Nah? Okay, jarak mencancang paksi Y. Jarak mengufuk ialah paksi X. Okay. So, formula dia kecerunan. Kecerunan tu sebenarnya diwakili oleh huruf M. Sama ada boleh tulis kecerunan atau kamu nak tulis huruf M pun boleh. M tu mestilah huruf kecil. So, formula dia ialah jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Okey. So, ini ialah kecerunan yang melibatkan jarak mencancang dan jarak mengufuk. Sama ada soalan ni dia bagi rajah ataupun soalan ni dia bagi pernyataan. Tetapi selalunya soalan berbentuk macam ni akan bagi rajah. Okey, kalau kamu lihat dalam buku tingkatan 2, ada satu lagi formula yang kamu boleh cari nilai kecerunan sekiranya diberi pintasan. So, siapa yang dah buka buku tingkatan 2, dia tak ada masalah lah. Nah. So, kecerunan juga boleh ditentukan dengan membahagi nilai untuk pintasan Y. Dia mesti atas, mesti Y. Nah, jarak mencancang ni Y tadi kan. Bawah X. So, sama juga kalau kamu nak guna nilai untuk pintasan, sekiranya rajah itu diberi ada nilai pintasan. Apakah pintasan? Semua tu ada dalam buku nota tingkatan 2. Pintasan tu maksudnya garis lurus tu memotong pada pintasan. Kalau pintasan Y, dia potong pada paksi Y macam ni. Okey, ni. Okey, saya tambah kat sini. Ni paksi X kan. Koordinat lah.
Okey, nanti kamu tambah rajah ni dalam nota kamu. Okey, ni paksi Y. Okey, apa yang dikatakan pintasan? Pintasan macam ni lah. Ni, dia ada potong kat sini. Garis lurus tu dia memotong. So, bermakna di sini, dekat sini, ini ialah pintasan. Dia potong kat paksi mana tu? Paksi Y kan? So, ini ialah pintasan Y. So, kalau kamu lihat rajah yang macam ni, yang ada pintasan, bermakna kamu tak boleh guna formula yang ini, yang jarak mencancang. Kamu kena guna formula pintasan yang melibatkan pintasan X dan pintasan Y. So, di sini pula yang memotong paksi X ni ialah pintasan X. So, jika kamu lihat rajah atau soalan yang ada kaitan dengan pintasan, kamu kena guna formula atau rumus yang melibatkan pintasan. Iaitu, formula dia M, iaitu kecerunan, sama juga wajib letak negatif. Depan ni masih ada negatif. Ini tanda negatif. Okey, dalam formula memang ada negatif. So, kamu kena letak negatif. Atas sama seperti formula yang tadi tu. Atas mesti Y. Nah, so pintasan. Okey, pintasan. Y duduk di atas. Okey. Bahagi dengan dengan pintasan X. So, kedua-dua formula Y masih di atas. Jangan terkalih. Jangan terkalih. Nilai yang melibatkan Y masih di atas. So, dengan pintasan X. So, dua-dua rumus ni digunakan untuk menentukan apa? Kecerunan atau M. Okey? Atau M. Okey, ni rajah di atas ni untuk formula yang melibatkan pintasan ni. Rajah kat atas ni. Sekejap lagi salin. Sebelah formula. Okey, formula ni kamu tambah. Yang ni dah memang dah ada dalam slide. Okey, kamu tambah satu lagi formula. M sama dengan negatif pintasan Y per pintasan X. Lepas tu kamu lukis rajah yang saya buat, yang saya tambah tu. Okey, kalau untuk jarak mencancang, jarak mengufuk ni, rajah dia macam ni. Okey, dekat bawah ni dah. Okey, kamu buat paksi X, paksi Y juga. Okey. Okey, paksi X, paksi Y. Okey. Garis lurus dia macam ni. Contohlah dia naik ke sini. So, bila kamu nampak rajah yang macam ni. Nah, rajah yang macam ni. Tak kira lah garis lurus tu dia naik ikut mana. Daripada kiri pergi kanan ke. Daripada kanan pergi kiri ke. So, kalau kamu nampak rajah ni yang tidak ada pintasan. Kamu kena guna formula atau rumus yang melibatkan jarak mencancang per jarak mengufuk. So, tolong jangan silap kedua-dua ni. Dia berkaitan dengan rajah. Rajah yang macam mana kita nak guna formula mana. Rajah yang macam ni kita guna formula mana. So, ini tajuk tingkatan apa? Tingkatan 2 bab 10. So, kalau masih tak nampak lagi, buka balik buku nota tingkatan 2 bab 10. Okey. Serunya, dalam tajuk ni sebab ada kaitan dengan garis selari. So, kamu kena faham lah ciri garis selari. So, kamu lihat nota nombor 2. Sudut sepadan bagi garis selari adalah sama saiz. Sudut yang sepadan untuk garis selari. So, ciri garis selari apa? Garis selari tu ialah garis yang sama jarak. So, kat sini garis PQ dengan RS ni selari lah. So, kamu nampak ada anak panah kat sini. So, bila garis tu dia ada anak panah, bermakna kedua-dua garis tu adalah selari. Maksud selari apa dia? Jarak. Maksudnya ni, daripada PQ kepada garis RS ni, jarak dia sama. Dia macam jalan raya tu. Nah, lurus saja. So, kalau kita sambung panjang ke atas atau ke bawah pun, garis ini tidak akan bertemu. Tidak akan bersilang sebab jarak dia sama. Itu dikatakan selari. So, bila ada garis selari, akan ada sudut sepadan. Sudut sepadan. Okey. So, sudut sepadan tu letak dekat mana? Ni tingkatan 1. Ni, nampak tak ni? Huruf apa? F. Huruf F. Ingat balik. Ni huruf F. Huruf F. Okey, ni huruf F. So, sudut sepadan satu dalam satu luar ni nilai dia sama saiz. So, ini adalah tajuk tingkatan 1. Okey, boleh buka balik buku tingkatan 1. Okey, sambil kita belajar bab 9 ni kita ulang kaji bab tingkatan 2 dan tingkatan 1. Okey, serunya nombor 3, garis lurus yang mempunyai kecerunan yang sama adalah selari. Maksudnya nanti bila kita cari nilai kecerunan, sama ada kita guna formula jarak mencancang per jarak mengufuk atau
negatif pitasan Y per pitasan X. Jika kita dapat nilai yang sama, nombor yang kita dapat tu sama, bermakna kedua-dua garis atau ketiga-tiga garis atau keempat-empat garis yang kita cari nilai kecerunan tu adalah selari. Itu masuk ayat nombor 3. So, apa yang kamu nota ni, yang nombor 1, 2, 3 ni, ada kaitan dengan cetusan minda 4 yang saya suruh kamu baca sendiri tadi. So, tolong baca cetusan minda 4. Tak perlu salin dalam buku. Baca dah faham sahaja. Yang kamu perlu salin dalam buku ialah ni. Video saya ni. Kandungan video saya. Okey. Okey, ada satu lagi tip kat sini. Okey, bagi menentukan nilai kecerunan garis lurus, tukarkan persamaan garis lurus yang diberi kepada bentuk Y sama dengan MX tambah C. Yang ni pun tingkatan 2 juga. So, ini adalah persamaan garis lurus yang umum. So, apabila kita dapat soalan, ada persamaan garis lurus, jika belum dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C ni, kamu tukar dulu bagi jadi dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. So, kalau kamu bagi dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C tu, kamu akan lagi mudah faham. Okay, mudah faham. So, kalau kamu lihat kat sini, ada huruf M kan? So, huruf M dekat sini. So, M tadi apa? M tadi adalah apa? Dalam formula tadi, M merujuk apa? Dalam formula tadi. Dalam formula yang slide awal tadi. M tu ialah apa? Kecerunan. So, bila kita susun dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C, maka kita akan dapat nilai kecerunan yang kita nak cari. So, dalam persamaan ni dah ada nilai kecerunan. So, saya nak kamu cari dalam buku teks, dalam buku nota tingkatan 2 kamu tu, apakah C? M saya dah bagi. M tu saya dah bagi. Apa dia nilai? M tu merujuk kepada nilai kecerunan. C tu kamu kena cari dalam buku nota tingkatan 2. C tu apa? C tu merujuk nilai apa? So, nanti kamu dah dapat, tambah dalam nota. C tu sama dengan apa? So, kamu tulis dalam nota kamu nanti, M sama dengan kecerunan. Okey. Selepas kamu salin tik, kamu tulis, kamu keluarkan Y sama dengan MX tambah C, kamu tulis M kecerunan. C sama dengan apa? C saya tak mau bagi tahu. Kamu sendiri cari dalam buku tingkatan 2. Tambah nota kamu. Okey. Buatlah kerja sikit lah. Cikgu dah buat. Kamu kena buat kerja lebih untuk faham. Lebih faham. Okey. So, contoh. Kita lihat contoh. Tentukan sama ada garis lurus. Okey. Y sama dengan 3X tambah 5. Okey, ini persamaan yang pertama. Adalah selari dengan garis lurus. Okey, ini garis lurus yang kedua dan persamaan yang kedua. So, kita nak test kedua-dua garis lurus ni. Yang pertama, garis lurus Y sama dengan 3X tambah 5. Dan satu lagi garis lurus 6X tolak 2Y sama dengan 9 tu selari atau tidak. Macam mana kita nak buktikan? Kita kena buat pengiraan. Okay, kena buat pengiraan. Bermakna kita kena cari M tu bagi sama lah. M iaitu kecerunan tu sama. Jika kecerunan sama, dua-dua garis tu selari. So, macam mana kita nak cari M? So, langkah yang pertama, kita kena tulis persamaan ni dalam bentuk, persamaan yang pertama ni Y sama dengan 3X tambah 5, tulis dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. So, kalau kamu lihat dekat sini, Y sama dengan 3X tambah 5 ni, bandingkan dengan Y sama dengan MX tambah C. Sama ada lagi kedudukannya. Okay, kalau kamu lihat sini Y, okay, sini pun Y, okay dah. Sini 3X, bermakna M tu 3 lah. Okay dah. Okay, dah sama. Dan belakang ni ada 5. So, bermakna 5 tu C lah. So, persamaan yang nombor 1 tak ada masalah. Memang dah dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Dan kita boleh dapat nilai kecerunan dia berapa? 3 lah. M dia sama dengan 3. Okay, selesai untuk persamaan yang pertama. Okay, kita test pula persamaan nombor 2, iaitu garis lurus yang kedua. 6X tolak 2Y sama dengan 9. So, kita bandingkan dengan Y sama dengan MX tambah C. So, kalau kamu bandingkan, nampak? Di sebelah kiri ni ada 6X tolak 2Y. Kita nak tinggalkan Y sahaja. So, kita kena susun dulu. Kita kena buat macam persamaan linear.
Nah, ingat tajuk persamaan linear. So, kita kena susun bermakna kita nak tinggalkan yang ada Y sahaja. So, nak tinggalkan yang ada Y ni lah. Nak bagi duduk kat depan saja. So, kita turunkan negatif 2Y. So, kita kena buat pengiraan dulu lah. Kena buat pengiraan dulu. Okey. Sama dengan. Okey. So, dekat selepas tanda sama dengan, kita nak ada sebutan yang ada pemboleh ubah X. Okey. So, bermakna yang ni lah. Yang ni. 6X. 6X ni duduk belah kiri, kita nak pindah pi belah kanan. Nah, persamaan linear kiri kanan lah. Okey, kita nak pindah pi sana. So, dia sama. Ingat balik tajuk persamaan linear, apabila kita pindah, menyeberang tanda sama dengan, tanda dia atau sign dia kena ubah. So, 6X ni bermakna tanda dia kat depan ni positif. So, bila dia pindah main sini, akan jadi negatif 6X. Pindah dia dulu. Okey. Lepas tu, baru kita letak C. C tu 9 ni lah. C tu memang akan jadi nombor saja. So, C ni dia tak pindah kan? Dia memang duduk belah kanan juga kan? So, 9 ni tak ada tanda apa, bermakna dia positif juga. Okay, nampak? Sekarang kita dah susun. Okay, boleh? Ni, yang kita nak susun ni, kamu kena faham ni. Susun. Susun bagi jadi Y sama dengan MX tambah C. Susun kedudukan. Tapi bukan susun saja. Susun tu kena lihat tanda. Jika berpindah dari kiri pi kanan, tanda kena ubah. Okey. So, dekat sini masih belum selesai. Kita nak tinggal Y sahaja. Tak mau ada perkali. Maksudnya tak mau ada nombor, tak mau ada tanda, tak mau ada kuasa apa semua. So, bermakna kita nak buang apa? Nak bagi tinggal Y. Nak buang negatif 2. Betul tak? Negatif 2 dengan Y tu operasi apa? Darab, betul tak? Betul tak? Negatif 2Y tu darab lah. Ada huruf, ada nombor dan ada huruf. Bermakna operasi darab. Tolong jangan tak tahu lagi. Ini tajuk tingkatan 1. Okey. So, negatif 2 dengan Y ni operasi darab. So, kita nak buang negatif 2. Faham tak? Nak bagi tinggal Y. Nak bagi sama dengan hak atas ni. Nak bagi sama. So, bermakna kita turunkan Y. Negatif 2 kita bawa pi kanan. So, negatif 2 tadi darab pi kanan. Daripada kiri pi kanan jadi lawan dia apa? Lawan dia jadi apa? Darab lawan dia jadi apa? Bahagi. Bahagilah dengan negatif 2. Untuk kedua-dua term. Kena bahagi dengan negatif 2. Okey. So, tambah. Okey, 9. Per dengan, okay, negatif 2 kita letak dalam kurungan kat sini. Okay, sebab dia ada negatif. Okay. Okay, nampak? Okay. So, sekarang kita bolehlah selesaikan. Dah Y duduk kat depan. Yang mana kita boleh selesaikan Y sama dengan, okay, nampak sini negatif. Negatif bahagi dengan negatif, positif lah kan? Dapat jawapan yang positif lah. 6 bahagi 3, dapat 6 bahagi 2 dapat. Okey, ni potong. Dapat 1, 2 bahagi 2. 6 bahagi 2 dapat 3. So, hasil dia akan jadi 3X. Okey. So, yang ini 9 bahagi 2 tak perlu bahagi untuk dapat nombor perpuluhan. Ambil saja sebab kita tak dapat satu nilai tetap, satu nombor integer. Kita ambil nilai dia saja terus. Okey, so tapi kena lihat tanda kat sini. Ini tambah. Ini tolak. Tanda beza kan? So, dia akan jadi apa sini? Tolak 9 per 2. Okay, so nampak dah sekarang? Dah sama dengan Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan MX bermakna M dia berapa? M dia 3. C dia berapa? 9 per 2. So, bermakna sama tak dengan M yang garis lurus yang tadi tu? So, di sini M pun sama dengan 3. M sama dengan 3. So, lihat di sini. Sini M3. Sini pun M3 juga. So, bermakna sama. Betul tak? Sama. Nilai M sama dah. So, maksud dia apa? Apabila nilai M. M tu apa? Kecerunan. Bila kecerunan sama, bermakna dua garis ni selari atau tidak? Jawapan dia selari lah. Jawapan bawah dia kamu kena tulis lah. Selari. Okey.
Kalau dalam buku teks tu dia tulis jawapan yang lengkap. Dia tulis garis lurus y sama dengan 3x tambah 5 dan garis lurus 6x tolak 2y sama dengan 9 adalah selari. So sekejap lagi kamu nak salin pun boleh buat jawapan yang lengkap. Dan selepas buat pengiraan kena tutup jawapan kamu sebab di sini dia suruh kamu tentukan sama ada selari atau tidak. So bila kamu buat kira dapat M tu sama nilai, so jawapan kamu kena tutup lah. Jawapan kamu tutup dengan perkataan selari. Okey. Okey, kita teruskan lagi dengan contoh berikutnya. Okey, sama juga kita nak buktikan atau nak tentukan dua garis lurus selari atau bukan. Okey, garis lurus yang pertama ialah y sama dengan 3x tambah 8 dan garis lurus yang kedua ialah 6y sama dengan 3x tolak 9. Okey, so langkah yang pertama kita keluarkan dulu garis lurus yang pertama. Y sama dengan 3x tambah 8. Okey, kita bandingkan dengan persamaan y sama dengan mx tambah c. Okey, y kat sini sama dengan kat sini, y juga. Dan 3x ni adalah mx lah. Okey, dan 8 ini adalah c. Okey, so kita dah dapat persamaan yang sama. So kita boleh keluarkan nilai kecerunan, dah ada dah kat sini, m sama dengan 3. Okey, selesai untuk persamaan yang pertama. Okey, kita teruskan dengan persamaan yang kedua, 6y sama dengan 3x tolak 9. Okey, kita kena samakan dulu dengan persamaan y sama dengan mx. Okey, mx tambah c. Okey, langkah yang pertama kita susun dulu. Okey, kalau dekat sini kamu lihat 6y kan. So kita nak bagi jadi y. So bermakna kita kena turunkan y. 6 pindah daripada kiri pergi kanan akan jadi bahagi. So 3x per dengan 6 tolak dengan 9 per dengan 6. Okey. So step yang seterusnya y sama dengan okey, 3 dengan 6 boleh potong, dapat 1, dapat 2. So, dia akan jadi 1 per 2x tolak 9n. Okey, so dah sama kan? So, dah dapat dah y kat depan. 1 per 2x ni mx. Tolak 9 per 6 ni, c ada 9 per 6. So, nampak dah kat sini. M sama dengan apa? M dia ialah apa? 1 per 2. Okey, M dia 1 per 2. Jadi, M yang ini adalah 3. Okey. M yang ini ialah 1 per 2. Jadi, tidak sama. So, bila nilai M tidak sama, apakah kesimpulan yang kamu boleh buat? Kedua-dua garis ini adalah apa? Jika M tidak sama. So, jawapan kat bawah kamu kena tulis. Kedua-dua garis ini tidak selari. Tidak selari. Itu saja. Nilai tak sama, M tak sama. Jawapan penutup kamu ialah tidak selari. Okay, kita sampai ke contoh yang terakhir untuk hari ini. Hari ini kita sikit saja. Sebab latihan yang kamu nak kena buat tu banyak lah. Sebab tu nota dan juga contoh. Saya ajar satu standard saja ni. Standard pembelajaran kita belajar satu saja. Sebab latihan yang kamu akan buat nanti banyak. Okey. So, kita lihat contoh yang terakhir. Diberi bahawa garis lurus 4x tambah 3y sama dengan 18 adalah selari. Dia dah bagi tahu dah kata garis lurus 4x tambah 3y sama dengan 18 ni selari dengan garis lurus 2x tambah hy sama dengan 20. Kedua-dua garis ni selari. Bermakna bila kedua-dua garis ni selari, M dia mesti sama. So, kamu kena cari M sekejap lagi. So, M dia mesti sama. Sebab dia dah bagi tahu dah dua-dua garis ni selari. Okey. So, dia suruh kamu hitung nilai H. So, nilai H ada dekat persamaan yang nombor 2. Nah, soalan ni dia trik sikit. Tapi sebenarnya senang saja. Kamu cari M dulu. So, nak cari M macam mana? Guna yang teknik yang tadi tu. Yang contoh yang 2 yang awal tadi tu. So, jika kedua-dua garis selari, maka M dia adalah sama. Okay, saya dah sebut tadi. M dia sama. So, kita cari dulu M untuk kedua-dua persamaan garis lurus ini. So, yang pertama, 4x tambah 3y sama dengan 18. Sama juga. Kita susun bagi jadi y sama dengan ni. Mesti susun dulu. Setiap kali dapat soalan, susun dulu bagi jadi mx tambah c. Ini saja tip untuk soalan hari ini. Okay, so kamu nampak kat sini ada 4x. Kita pindah, turunkan 3y. Sama dengan, okay, 4x ini positif kan?
So, minus sini dia jadi negatif. Okey, negatif 4x. Kita letak dia dulu. Sebab kita nak bagi sama dengan persamaan y sama dengan mx tambah c. Seterusnya 18 kita turun saja. Positif lah. Tak pindah. Okey. Lepas tu tak selesai lagi, betul tak? Kita nak tinggalkan y. So, bermakna y sama dengan semua kena bahagi dengan 3. Okey. Semua kena bahagi dengan 3. Tambah 18 bahagi dengan 3. So, jawapan dia akan dapat y sama dengan, okey, yang ini kita ambil balik sajalah. Tak perlu tukar. So, dia akan jadi negatif 4x per 3. Okey. Yang belakang ni 18 bagi 3, kita boleh dapat jawapan dia 6. Betul tak? Jawapan dia adalah 6. So, kecerunan dia yang mana? M dia yang mana? Yang ni lah. Negatif 4 per 3. So, tulis kat bawah ni M sama dengan negatif 4 per 3. Okey, ini nilai M untuk persamaan yang pertama. Bermakna persamaan kedua ni M dia pun mesti negatif 4 per 3. Sebab dua-dua ni selari. Okey. So, kita kena susun dulu persamaan ni. Okey, macam tadi juga kita tinggalkan yang ada pemboleh ubah Y kat depan. Okey. Ni 2X pindah pi kanan. Dia akan jadi tolak 2X. Tambah 20. Okey. Pun sama, kita nak buang H. So, Y sama dengan negatif 2X per dengan H tambah 20. So, kita dah susun kan? So, M dia yang mana? Yang ni lah ni. Sebab kita tak tahu H. Ni nampak tak kita nak cari H. Hitung nilai H. So, H ni memang tak tahu lagi ni. Kita nak kena cari. So, bermakna M dia sama dengan negatif 2 per H. Okay. So, step yang berikutnya. Baru kita boleh tahu nilai H. Okay. So, maka macam mana nak tahu nilai H? So, tadi dah penyataan dah kata kedua-dua garis ni selari. Bermakna kita kena letak persamaan ni. M persamaan yang pertama sama dengan M persamaan yang kedua. Faham tak maksud dia? Walaupun kat sini tak nampak sama lagi kan. Kita kena bina ayat matematik. Iaitu negatif 4 per 3 sama dengan, okey, ni sama dengan bukan Z lah, sama dengan negatif 2 per H. Okey, bermakna sini. Kita wujud ayat matematik ni. Sebab dia selari, so bermakna M persamaan yang pertama sama dengan M persamaan yang kedua. So, langkah yang pertama kita nak cari H. Betul ya tak? So, kita buat darab silang. Sebab dua-dua ni pecahan. Ingat balik tajuk persamaan linear. So, negatif 4 darab H, negatif 4H. Buat darab silang. Tajuk persamaan linear. Dekat sini kita guna tajuk persamaan linear. Lepas tu, yang ni darab sini. 3 darab negatif 2 apa? Negatif 6. Okay, dapat? So, ini guna tajuk persamaan linear lah, pelajar. Dekat sini buat darab silang. So, yang kita nak cari H, kita darab yang ada H dulu. Bagi duduk di depan. Bagi jadi tajuk. Okay. So, darab silang. Tingkatan 1. Tajuk persamaan linear. Okay. Lepas tu, kita nak cari H kan? Ni, hitung nilai H. Kat soalan tu, hitung nilai H. So, turunkan H. Sama dengan negatif 6. Negatif 4 ni, mai sini jadi apa? Bahagilah. Sama lah. Darab. Negatif 4H tadi darab. So, bahagi dengan negatif 4. Nampak? Okay, dapat tak? Okay, lepas tu, negatif positif lah kan ni. Negatif ni jadi positif lah. Set lagi jawapan kamu. So, boleh kecil tak 6 dengan 4? 6 dengan 4 boleh kecil kan? Bahagi dengan apa? 2. So, 6 bahagi 2, 3. 4 bahagi 2, 2. So, H kamu ialah 3 per 2. Nampak tak? So, ni sebenarnya lebih kepada soalan penyelesaian masalah lah. Ada banyak step. Tengok ada berapa step yang kamu kena buat. Okay? So, tak ada masalah sebenarnya. Kalau kamu faham kehendak soalan, benda yang sama saja seperti tadi. Kena susun bagi jadi Y sama dengan MX tambah C dulu. Okay. Okay, so kita dah selesai kelas untuk hari ini. Satu saja standard pembelajaran hari ini. So, saya nak kamu cuba buat latihan. Okay.
di muka surat 238. Okey. Uji minda 9.1D. Okey, ada 3 soalan. Walaupun 3 soalan, setiap soalan tu dia ada pecahan. Soalan nombor 1 tu ada 4 soalan. Soalan nombor 2 pun 4. Dan soalan nombor 3 tu dia bagi rajah. Okey, soalan nombor 3 tu fahamkan rajah yang diberi tu. Soalan nombor 3 tu lebih kepada soalan penyelesaian masalah lah. Dia lebih kepada soalan penyelesaian masalah dan sama lebih kurang situasi dia sama macam contoh yang terakhir tadi. Macam contoh yang terakhir tadi tak ada rajah. Yang ni contoh ni ada rajah. Benda sama saja. So kamu fahamkan rajah, keluarkan maklumat-maklumat penting. Okey, selamat belajar dan kita akan jumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.